Baiklah, kita seterusnya pergi kepada fakta-fakta yang menjurus kepada Islam itu bangkit daripada Nusantara atau Asia Tenggara. Ini adalah daripada kitab, ya. Saya menyebutkan bahawa fakta yang saya sebutkan ini secara umumnya ada pada dalam kitab, iaitu Al-Kamil Fit Tarikh. Al-Kamil Fit Tarikh disebut sebagai ensiklopedia sejarah yang ditulis oleh Izzuddin Ibnu Al-Athir. Salah satu buku sejarah rujukan timur dan barat yang lengkap. Nama lengkap Izzuddin Abu Al-Hasan, nama lengkap Ibnu Al-Athir ini ialah Izzuddin Abu Al-Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Karim Al-Syaibani, keturunan Al-Syaibani Al-Jazari, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait. Jadi dikatakan bahawa kitab karangan Ibnu Athir ini mempunyai 7 juzuk. 7 juzuk. Nah, dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh ini mengandungi keseluruhan sejarah yang berkaitan, yang dimulai daripada India, China, semua wilayah timur hingga Andalusia di barat, ya. Ibnu Athir ini dilahirkan pada 1160 Masih di Turki dan meninggal ataupun wafat pada tahun 1233 Masih, iaitu 630 Hijrah. Jadi berusia umurnya keseluruhannya 73 tahun. Iaitu meninggalnya 1233 Masihi dan lahirnya 1160. Bila kita tolak jumlahnya 73 tahun. Baiklah. Sekarang saya menyebutkan secara ringkas bahawa sejarah mencatatkan terdapat 3 bani keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Bani Arab, Bani Israel dan Bani Jawi. Bani Israel ni tahu bahawa riwayat bani mereka akan ditamatkan oleh Bani Jawi, iaitu Melayu. Pemimpin Bani Jawi adalah gabungan benih Bani Arab dan Bani Jawi, iaitu Al-Mahdi. Semua ini ada terkait. Mana Imam Al-Mahdi ini keturunan Arab, tapi bukan dilahirkan di negara Arab. Itu telah saya sebut dalam banyak hadis. Justru Bani Israel ini berusaha bermati-matian mencari Imam Mahdi. Mereka nak mencari Muhammad bin Abdullah yang kedua ni. Kalau dapat, mereka nak bunuh. Orang-orang Arab cenderung memanggil orang Melayu ini sebagai Bani Jawi. Bani Jawi ini adalah pengembara hebat yang membawa misi ke semenanjung di hujung dunia yang dipanggil oleh Ptolemy sebagai semenanjung emas, yang kemudiannya dikenali sebagai Tanah Melayu. Bani Jawi menerima Islam tanpa peperangan dan mendukung Islam dengan sempurna. Di bumi Jawi ini, maknanya setengahnya menyebut bumi Jawi ini dilahirkan pemimpin-pemimpin di akhir zaman itu, dan membesarlah di bumi Nusantara ini, Malaysia dan Indonesia. Jadi saya sebut Malaysia dan Indonesia supaya ia masih menjadi misteri kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mempunyai tanggungjawab untuk seterusnya mengkaji dan menilai apa yang disebutkan ini. Kemudian telah lama Yahudi Illuminati mencari Bani Jawi atau kaum yang hilang. Kini Yahudi telah mengetahui di manakah Promised Land, iaitu bumi Malaysia atau tanah Melayu atau tanah Jawi atau tanah jantung hati atau tanah di hujung dunia. Jadi Yahudi sedang berusaha menjejaki lokasi Al-Mahdi ini, sama ada Malaysia kah atau Indonesia. Di sini saya sebutkan apa yang dimaksudkan dengan Yahudi Illuminati. Yahudi Illuminati ini adalah sebuah pertubuhan rahsia. Sebuah pertubuhan rahsia ditubuhkan pada 1 Mei 1776 Masih di Bavaria. Dan gerakan ini terdiri kebanyakan daripada free thinkers. Illuminati ini disebut kadang-kadangnya sebagai merujuk kepada New World Order, NWO. Dan banyak teori-teori konspirasi percaya bahawa Illuminati ini adalah dalang peristiwa-peristiwa yang mendorong New World Order. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita ketahui telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam di dalam istana Firaun, menyelamatkan Nabi Ibrahim di dalam api, menyelamatkan Nabi Isa Al-Masih dari kepungan Yahudi, dan menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kepungan orang-orang kafir. Dan insya-Allah Allah akan menyelamatkan Imamul Mahdi dari konspirasi Yahudi dan kuncu-kuncunya. Jadi di sini kita dapat mengetahui hal ini bila kita membaca
catatan pengembaraan Bani Misri ini mencari Promised Land untuk menunaikan misi suci wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Jawi atau bangsa Jawi Melayu ini, tanah Jawi ini adalah gelaran kepada tanah Melayu. Orang Jawi ialah gelaran orang Arab kepada orang Melayu. Tulisan Jawi ialah tulisan yang digunakan oleh orang Melayu. Dan masuk Jawi berkhatan iaitu salah satu amalan yang diajar oleh Nabi Ibrahim dan menjadi amalan orang Melayu atau Jawi zaman berzaman. Terdapat satu kajian bahawa bangsa Mala atau Melayu ini adalah berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, dari isteri ketiganya yang bernama Siti Qaturah atau Keturah. Yang mana Keturah ini disebut berasal dari kerajaan Melayu Kemboja, kerajaan Melayu Kemboja Purba atau Campa kuno. Jadi daripada keturunan Keturah inilah terhubung kaitnya dengan bangsa Melayu dan salah satu kaum Bani Israel yang hilang. Persoalannya, adakah bangsa Melayu merupakan satu bangsa yang dicari-cari oleh Yahudi selama ini? Kerana menurut kitab Yahudi kuno, di akhir zaman nanti bangsa Yahudi akan disembelih oleh saudara mereka iaitu bangsa Jawi. Siapakah Melayu? Dari manakah asal-usulnya bangsa Melayu itu? Ketika ramai pengkaji berdebat berkaitan kaum-kaum yang hilang seperti the Lost Tribes of Israel, Atlantis, Lemuria, Sodom dan juga Gomorrah, mereka masih mencari-cari siapakah Gog and Magog. Misteri ini terpelihara di dalam kotak tabut sejak beribu-ribu tahun. Jadi apa yang perlu kita tahu berkaitan dengan kotak tabut? Kotak tabut ini adalah peninggalan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun yang dibawa oleh malaikat. Peninggalannya disimpan. Contohnya tongkatnya, bajunya dan lain-lain lagi. Panjang tabut itu dikatakan 1 meter atau suku meter dan lebarnya 75 cm dan tingginya juga 75 cm. Tabut pada pandangan Yahudi lebih suci dari segala kitab-kitab suci yang lain. Dan katanya usianya lebih kurang atau melebihi 3,200 tahun. Berbalik kepada bangsa Melayu tadi, tiada siapa yang tahu dari mana asalnya bangsa ini. Bagaimana bangsa ini boleh wujud di tanah paling selatan di benua Asia, di penghujung dunia. Bangsa yang dikatakan hilang masih tidur dan ditidurkan di hujung dunia. Wahai Bani Jawi, wahai keturunan kaum yang hilang, ketahuilah bahawa kehadiran kita di bumi Jawi ini adalah ketentuan ilahi yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana selepas wafatnya Siti Sarah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan Keturah dan melahirkan 6 orang putera. Sebelum wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam telah mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk mencari sekeping tanah semenanjung di hujung dunia. Kerana di sana nanti akan zahir dari keturunan ini satu raja akhir zaman bernama Al-Mahdi. Maka Imamul Mahdi ini akan pulang semula ke tanah asal bersama kaumnya dan akan memusnahkan bangsa Yahudi. Wasiat ini dilaksanakan oleh anak-anak Nabi Ibrahim dan kisah ini dicatat dalam kitab-kitab Yahudi kuno. Kisah ini juga diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. 60 orang para sahabat telah mengembara ke timur mencari Bani Jawi ini. Akhirnya Bani Jawi menerima Islam tanpa peperangan. Bani Jawi terkenal dengan akhlak dan kelemah lembutan mereka kerana mereka berdarah bangsawan dan kesatria perang yang dihormati. Manakala kaum Yahudi sejak sekian lama mencari merata-rata lokasi kaum yang hilang ini, Bani Jawi mesti dicari dan dihapuskan menurut perkiraan mereka. Imam Mahdi adalah sasaran utama yang mesti dimusnahkan. Samalah seperti Firaun mencari Nabi Musa alaihissalam. Mereka meracuni keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tiada zuriat akan diperturunkan pada generasi suci dan dengan itu Al-Mahdi tidak dilahirkan. Tetapi
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketentuan ilahi tiada siapa yang boleh menghalang. Al-Mahdi tetap dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negara yang terletak antara 3 lautan. Itu yang dikatakan sebagai negara Malaysia. Tetapi adakah muktamad bahawa Imamul Mahdi itu dari Malaysia ataupun Indonesia? Ini telah pun saya perkatakan jelas dalam siri video saya yang lalu. InsyaAllah saya akan perjelaskan lebih detail lagi selepas daripada ini. Oleh kerana itu, Yahudi telah membuat pengkalan di Singapura. Telah berapa puluh tahun Yahudi bertapak di Singapura. Dari situ berbagai rancangan dan teknik pencarian dijalankan. Manakala di Israel, Yahudi telah mula membina kuil suci di Baitul Maqdis untuk menyambut kedatangan Dajjal. Yahudi juga sibuk menanam pokok gharqad. Pokok gharqad, ya, Henro Kafdal, gharqad, untuk tempat bersembunyi. Andai kata tentera Imamul Mahdi menyerang, Yahudi sangat yakin dengan keperluan, dengan bantuan pokok gharqad ini. Mereka telah menjalankan kempen menanam pokok tersebut sejak sekian lamanya. Yahudi juga diberitakan telah menempah pedang-pedang titanium dari United Kingdom untuk peperangan menentang tentera Al-Mahdi. Maka persoalannya, di manakah Al-Mahdi itu? Imam Mahdi mesti dijejaki walaupun ke lubang cacing. Itulah azam dan nekat Yahudi. Terhapusnya Al-Mahdi, maka akan selamatlah seluruh bangsa Yahudi di bumi Israel. Jika tidak, penyembelihan Yahudi secara total tidak dapat dielak lagi. Para pemikir Yahudi membuat perancangan demi perancangan untuk melaksanakan misi mencari dan membunuh Imamul Mahdi. Tanpa kita sedari bahawasanya Yahudi sudah pun menerobos jauh ke dalam negara kita, yakni negara Malaysia yang tercinta. Tetapi sekali lagi saya ajukan persoalan ini, adakah benar-benar Imamul Mahdi dari Malaysia atau Indonesia? Berbagai teknologi dan perisian dibangunkan untuk memudahkan Yahudi menjejaki seorang bernama Muhammad bin Abdullah melalui sistem komputer bersepadu. Setiap yang bernama Muhammad bin Abdullah pasti akan dijejaki satu persatu dan diselidiki latar belakang. Seorang Muhammad bin Abdullah mesti ditemui dan dihapus dengan apa cara jua pun. Inilah kemuncak pencarian Yahudi di bumi Jawi ini. Mereka sudah kesentukan masa. Imam Mahdi masih lagi mereka gagal untuk menjejakinya. Cemas Pak Yahudi bukan kepala. Jadi kita sebagai umat Islam di bumi Nusantara ini mempunyai tugas besar, misi besar suatu ketika di masa yang akan datang untuk menghapuskan bangsa penderhaka iaitu Yahudi laknatullah alaih. Mereka pembunuh para nabi, ribuan nabi mereka telah bunuh. Kini kita Bani Jawi akan menuntut bela. Kita akan pulang membawa panji-panji hitam mengiringi Al-Mahdi Al-Muntazar. Jangan dirisaukan keselamatan Al-Mahdi. Kerana Imamul Mahdi itu adalah pemimpin dunia, khalifah, mujaddid, sahibul zaman yang dijanjikan. Maka bagi dia tetap dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu bagi kita lakukan sekarang ialah memperkukuhkan iman dan meneguhkan amalan. Tingkatkan keyakinan kita kepada Allah dan sempurnakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita.